Pertama, guru haruslah terus meningkatkan amalan mereka dengan meneroka dan mempelajari bersama dengan orang lain dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran pelajar. Kedua, guru mencari peluang kepimpinan untuk menyokong pemerkasaan dan kejayaan pelajar dan untuk menambah baik pengajaran dan pembelajaran. Ketiga, guru memberi inspirasi kepada pelajar untuk menyumbang secara positif dan mengambil bahagian secara bertanggungjawab dalam dunia digital. Keempat, guru menumpukan masa untuk bekerjasama dengan rakan sekerja dan pelajar untuk menambah baik amalan menemui dan berkongsi sumber dan idea serta menyelesaikan masalah. Kelima, guru membentuk aktiviti dan persekitaran yang tulen yang mengiktiraf dan menampung kebolehubaan pelajar. Keenam, guru memudahkan pembelajaran dengan teknologi untuk menyokong pencapaian pelajar bagi standard ISTE untuk pelajar. Ketujuh, guru memahami dan menggunakan data untuk memberi arahan mereka dan menyokong pelajar dalam mencapai matlamat pembelajaran mereka. Apakah peranan pelajar era digital dalam menghasilkan pembelajaran bermakna? Yang pertama, pelajar memanfaatkan teknologi untuk mengambil peranan aktif dalam memilih, mencapai dan menunjukkan kecekapan dalam matlamat pembelajaran mereka. Yang kedua, pelajar mengenali hak, tanggungjawab dan peluang hidup, belajar dan bekerja dalam dunia digital yang saling berkaitan, yakni terlibat dalam tingkah laku positif, selamat, sah dan beretika. Yang ketiga, pelajar kritis terbiasa dengan pelbagai sumber menggunakan alat digital untuk membina pengetahuan, menghasilkan kreativiti dan pengalaman pembelajaran yang bermakna untuk diri mereka sendiri dan orang lain. Yang keempat, pelajar menggunakan pelbagai teknologi untuk menghasilkan penyelesaian yang baru, berguna atau imaginatif. Maksudnya di sini, pelajar itu perlu fikir satu inovasi yang boleh menyelesaikan masalahnya. Yang kelima, pelajar membangun dan menggunakan strategi untuk memahami dan menyelesaikan masalah. Yang keenam, pelajar berkomunikasi dengan jelas dan menyatakan diri secara kreatif untuk pelbagai tujuan menggunakan platform, alat, gaya, format dan media digital yang sesuai dengan matlamat mereka. Yang ketujuh, pelajar menggunakan alat digital untuk memperluaskan perspektif mereka dan memperkayakan pembelajaran mereka dengan berkolaborasi dengan orang lain dan dari dalam dan luar negara. Konsep pembelajaran bermakna. Jadi, apakah konsep-konsep dalam pembelajaran bermakna? Yang pertama, belajar cara belajar. Murid bertanggungjawab terhadap pembelajaran dan memahami proses pembelajaran, dan belajar cara belajar merangkumi metakognitif, maklum balas dan agensi. Yang kedua, perhubungan. Asas sosial yang penting bagi semua manusia yang sentiasa memerlukan tujuan dan makna dalam hubungan dengan orang lain. Perhubungan merangkumi kesepunyaan dan merangkai. Konsep yang ketiga ialah aspirasi. Pencapaian murid dipengaruhi oleh jangkaan mereka terhadap diri sendiri dan persepsi orang lain terhadap mereka. Dan konsep aspirasi merangkumi jangkaan, keperluan dan minat. Konsep belajar cara belajar. Yang pertama, metakognitif. Pelajar akan mengenal pasti perkara yang mereka lemah dalam pembelajaran ataupun perkara yang mereka mahir. Oleh itu, pelajar sendiri menambah ilmu melalui pembelajaran kendiri di rumah atau di sekolah pada bila-bila masa. Ini akan membantu untuk melaksanakan tugas dengan lebih cekap. Yang kedua, maklum balas. Pelajar akan memikirkan maklum balas daripada guru dan rakan sekelas. Kesannya, hal ini akan mendorong pelajar ke arah proses PDP yang berkualiti dalam persekitaran yang positif serta kondusif kerana wujudnya interaksi. Yang ketiga, agensi. Pelajar akan memutuskan
bahawa mereka mempunyai hak ke atas diri mereka sendiri di mana mereka dapat berdikari untuk belajar daripada kesilapan dan berfikir secara kritis untuk memilih kaedah dan alat pembelajaran yang sesuai untuk diri mereka sendiri kerana mempunyai kesedaran dalam pembelajaran. Konsep yang kedua ialah perhubungan yang merangkai jangkaan, keperluan dan minat. Dan juga konsep ketiga. Jadi, dalam merangkai pula, pelajar mengembangkan kemahiran dalam membina perhubungan iaitu interpersonal mereka. Maka, ini memerlukan mereka bekerja atau melakukan suatu tugasan dengan jayanya secara individu maupun berkumpulan. Yang kedua ialah jangkaan. Di sini, pelajar tahu akan kebolehan mereka dan dapat mengetahui jangkaan mengenai pembelajaran mereka yang mereka kuasai ataupun tidak. Jadi, mereka boleh bekerjasama sesama rakan-rakan bagi mengembangkan lagi pemahaman mereka. Yang ketiga pula, keperluan dan minat. Sudah tentu dalam pelajaran perlunya ada minat yang ditunjukkan. Pelajar akan mengenal pasti keperluan dan minat pembelajaran agar mereka faham secara mendalam tentang konsep berasaskan masalah, relevan atau realitinya. Beralih kepada bahagian rumusan pula, yang pertama adalah communication, iaitu komunikasi ataupun perhubungan, yang mana piawaian standard ISTE ini menggalakkan hubungan pelajar dengan pelajar dan menguatkan hubungan guru dengan pelajar. Selain itu, ia juga meningkatkan nilai karakter murid tersebut, yang mana dengan teknologi ini ia dapat melatih murid untuk berinovatif dan kreatif dalam menyiapkan tugasan mereka. Selain itu, ia juga melatih dan mengasah kemahiran bersosial mereka, yakni contohnya ketika melakukan kolaborasi ataupun tengah berinteraksi dengan pelajar-pelajar sekolah lain ataupun pelajar-pelajar luar negara. Jadi mereka dapat melatih kemahiran bersosial mereka. Yang ketiga pula adalah aspirasi, yakni guru berperanan sebagai pendorong. Jadi guru akan membimbing dan menyokong minat dan pendapat murid tersebut. Jadi mereka akan mendapat galakan dan dapat bergerak ke hadapan dan dapat meningkatkan potensi mereka. Yang keempat pula adalah teknologi piawaian ISTE ini melatih kemahiran berfikir pelajar, iaitu mereka dapat berfikir di luar kotak, meneroka untuk menyelesaikan masalah-masalah. Meneroka di sini bermaksud meneroka teknologi digital ataupun laman web yang telah disediakan untuk mereka menyelesaikan tugasan mereka. Selain itu, ia juga menjana idea yang kritis. Dan yang terakhir adalah digital advantages, iaitu pemanfaatan digital. Jadi di sini ia dimaksudkan adalah dalam proses PDP dia mengaplikasikan teknologi digital supaya proses PDP akan menjadi lebih menarik dan dapat lebih mudah difahami berbanding pembelajaran tradisional ataupun pembelajaran yang biasa kita lakukan di bilik darjah. Yang kedua pula ialah ia memudahkan pelajar untuk menyelesaikan tugasan. Hal ini kerana sekarang ini sudah banyak laman web yang mempunyai sistem yang canggih yang dapat membantu mereka menyiapkan tugasan mereka dengan lebih cepat dan lebih cermat. Jadi itu sahaja sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.